Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 30 Jun 2023. Kita ke berita utama. Kami akan lawan habis-habisan kerana tidak akan berkompromi dengan mana-mana ugutan. Itu antara penegasan yang disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said mengenai tuntutan kumpulan Sulu. Beliau menjelaskan bahawa kerajaan memberi jaminan agar melakukan gerakan agresif bagi menghentikan tuntutan kumpulan Sulu untuk mendapatkan RM62.59 bilion melalui proses timbang tara. Tambahnya lagi, tuntutan tersebut merupakan sebuah bentuk serangan yang terancang dan dianggap sebagai peperangan era baharu. Kerajaan mungkin bakal mengambil tindakan undang-undang di Amerika Syarikat dan United Kingdom jika terbukti tuntutan terbabit didalangi penipuan dan meminta agar mereka menghormati Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Kerajaan menyarankan bank-bank untuk terus menawarkan bantuan bayaran balik pinjaman kepada individu dan premis kecil dan sederhana PKS yang memerlukan penjadualan serta penstrukturan semula pinjaman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membolehkan peminjam bermasalah mendapatkan khidmat nasihat secara percuma dan bantuan bayaran balik pinjaman melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Pada 28 Jun lalu, Anwar yang juga Menteri Kewangan mengadakan sesi dialog bersama wakil sektor perbankan sebagai sebahagian usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan buah fikiran dan pandangan berkaitan ekonomi negara. Anwar berkata kesemua wakil perbankan yang hadir bersetuju bahawa tumpuan kini terarah kepada usaha untuk memacu peralihan ke arah ekonomi negara karbon sifar, bersih serta agenda pendigitalan yang lebih meluas. Jelasnya perbincangan tersebut turut menyentuh bidang-bidang pertumbuhan baharu yang boleh memperkukuh saranan nilai Malaysia dalam kalangan pelabur, serantau dan global. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar Malaysia dan Arab Saudi dapat mempertingkat dan mengukuhkan lagi hubungan dua hala serta perpaduan ummah. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapannya selepas berkenan berangkat ke majlis jamuan teh petang yang dianjurkan oleh Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mina. Turut berangkat sama dalam majlis yang diadakan semalam adalah pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Di dalam majlis yang berlangsung selama 1 jam itu, Seri Paduka Baginda berkenan bertukar-tukar pandangan bersama Putera Muhammad dalam pelbagai perkara termasuk hubungan dua hala antara Malaysia dan Arab Saudi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jentera BN dan parti-parti komponen PH di ke-6 negeri yang terlibat PRN sudah diselaraskan untuk kelancaran kempen semasa PRN nanti. Katanya BN dan PH kini dalam keadaan bersiap siaga sepenuhnya untuk menghadapi PRN, termasuk di peringkat bahagian bagi negeri-negeri tersebut. Sementara itu, mengenai rayuan penggantungan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahmad Zahid berkata dalam kes tersebut bukan hanya Tajuddin yang digantung kerana melanggar disiplin. Tajuddin yang juga bekas Ketua UMNO bahagian Pasir Salak digantung keahlian parti selama 6 tahun atau 2 penggal kerana mengkritik parti. Pelbagai usaha dilakukan Tajuddin untuk kembali menjadi ahli UMNO, termasuk isterinya Datin Seri Rohkiah Abdul Samad bertemu sendiri dengan Ahmad Zahid. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan Sankos bagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini.
2 dalam 1. Layari Iklaneka untuk utusan.com.my. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan akan memperkenalkan sistem e-kredit tiket penerbangan pada Ogos depan bagi memudahkan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam pulang ke kampung semasa musim perayaan dan cuti semester. Menterinya Anthony Loke Siufuk berkata ketika ini Kementerian Pengangkutan sedang membangunkan sistem berkenaan di mana ia memerlukan langkah integrasi bersama syarikat penerbangan terlibat. Katanya pihaknya merancang satu insentif untuk memberikan bantuan tiket penerbangan kepada pelajar IPTA dari Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan sebaliknya. Tambahnya lagi, walaupun jumlahnya tidak banyak, namun pelajar akan menerima satu bentuk e-kredit yang akan dimasukkan terus ke dalam akaun masing-masing bagi pembelian tiket dengan diskaun yang bakal ditawarkan syarikat penerbangan terlibat. Dalam pada itu, beliau mengesahkan beliau menerima sebarang laporan rasmi berhubung insiden kekecohan dicetuskan oleh seorang menteri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 semalam. Seorang pembantu kedai berdepan hukuman gantung sampai mati selepas diharapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh teman wanitanya minggu lalu. Tertuduh Saini Irwandi Sofian Sani, 23 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian Syahwani Abdullah, 24 tahun di Persiaran Rapat Baru 20, Taman Sung Chun antara pukul 5 petang Sabtu hingga 4.54 pagi Ahad lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 30 Ogos depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia, patologi dan bedah siasat serta lantikan peguam. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di atas katil tingkat atas sebuah rumah kedai di Taman Sung Chun Ahad lalu. Sebanyak 10 kilang musnah dalam kebakaran di Jalan KPB 3, kawasan perindustrian Balakong awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan pada pukul 2.15 pagi membabitkan kejadian tersebut dan sebanyak 9 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Pengarah bomba Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, kebakaran itu pada awalnya melibatkan 4 namun merebak ke 6 kilang lain menjadikan 10 buah kilang terbabit. Menurutnya dalam kejadian itu sebanyak 8 kilang musnah sepenuhnya melibatkan kilang makanan kucing, kabinet perabot, simpanan barang majlis plastik billboard, bordel rumah, tembakau dan perabot tilam. Jelasnya lagi, 2 lagi kilang audio kereta terbakar hampir 20%. Ujarnya tiada mangsa terlibat dalam kejadian ini dan punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Beralih ke berita luar negara. Seorang anggota bomba Perancis dibakar sebelum memulakan larian sejauh 272 meter sekaligus berjaya mencatatkan rekod dunia Guinness. Jonathan Varro, 39 tahun, memakai sut pelindung dan dibakar di atas trek di Harbordin bagi memecahkan rekod larian terbakar seluruh badan jarak jauh tanpa oksigen. Vero yang merupakan ahli lagak ngeri profesional melengkapkan 100 meter pertama dalam masa 17 saat, memecahkan rekod kedua untuk larian pecut 100 meter terpantas tanpa oksigen semasa badan terbakar. Sebelum ini, kedua-dua rekod itu dipegang oleh lelaki asal Britain, Anthony Britton, yang berlari sejauh 670 kaki dan menamatkan 100 meter pertama dalam masa 24.58 saat. Rakyat Korea Selatan kini menjadi setahun atau 2 tahun lebih muda berikutan negara itu memansuhkan kaedah tradisional pengiraan umur rakyat yang diguna pakai selama ini. Sistem yang dikenali sebagai zaman Korea tidak lagi dibenarkan pada dokumen rasmi, sebaliknya ia akan digantikan dengan kaedah piawaian yang diiktiraf di peringkat global.
Di bawah sistem diguna pakai sebelum ini, warga Korea Selatan disifatkan berusia setahun apabila dilahirkan dan ditambah setahun setiap 1 Januari. Di bawah sistem baru itu, umur rakyat Korea Selatan akan dikira dengan cara sama seperti di seluruh dunia dalam urusan membabitkan hal pentadbiran dan sivil, termasuk kontrak dan dokumen rasmi lain. Malah rata-rata ahli politik berpandangan kaedah lama itu mengakibatkan kekeliruan dan menjadikan Korea Selatan kelihatan tidak sehaluan dengan seluruh dunia. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Platform e-dagang Shopee menyumbang 50 juta ringgit untuk membantu para pelajar membeli bahan pembelajaran dan mencapai kecermelangan akademik. Inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama syarikat penerbitan dan penyedia solusi pendidikan SASPADI. Menurut Shopee, ia dilakukan melalui pemberian voucher bernilai RM20 tanpa perbelanjaan minimum yang boleh digunakan untuk menembus bahan pembelajaran di kedai rasmi SASPADI di Shopee, eksklusif untuk pelanggan baharu aplikasi itu. Sepanjang tahun ini, voucher itu akan dicetak dalam bahan penerbitan SASPADI terpilih dan diedarkan melalui Shopee dan kedai buku seluruh negara. Ketua Pemasaran Shopee Malaysia, Kenneth Soh berkata, pihaknya berbesar hati dapat bekerjasama dengan SASPADI dalam menyokong keperluan pendidikan pelajar luar bandar dan yang kurang berkemampuan di seluruh negara. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan dan pengarah pengasas SASPADI, Lau King Hui berkata, SASPADI komited untuk membantu mereka yang memerlukan bahan pembelajaran berkualiti tinggi mencapai potensi secara menyeluruh. Beralih ke berita sukan, kehadiran Wong Tat Meng yang akan mula melatih Lee Zijia pada minggu hadapan dianggap tiba tepat pada masanya, namun beliau dilihat perlukan masa untuk memberikan sentuhan magisnya kepada Zijia. Zijia, 25 tahun, bakal kembali ke gelanggang badminton dalam Terbuka Korea bulan depan selepas mengambil keputusan untuk berehat seketika daripada pertandingan setelah tersingkir pada pusingan pertama Terbuka Indonesia 2 minggu lalu. Begitupun dia akan kembali dengan menyertai 2 kejohanan berturut-turut, Terbuka Korea pada 18 hingga 22 Julai dan Terbuka Jepun pada 25 hingga 30 Julai. Dalam pada itu, sasaran awal mereka adalah bagi mengembalikan prestasi Zijia dan ranking dunia daripada tangga ke-14 ke kelompok 10 terbaik dunia. Nama pelari terpantas negara, Muhammad Azim Muhammad Fahmi, berpotensi tersenarai dalam Road to Gold RTG menuju ke Sukan Olimpik Paris 2024 sekiranya berjaya memujuk jawatan kuasa program berkenaan. Jika hoki dan pemain badminton perseorangan negara Eng Ze Yong tersenarai dalam RTG, ini bermakna Azim selaku pemegang rekod 100 meter kebangsaan dengan masa 10.09 saat juga mempunyai peluang yang sama. Bintang berusia 19 tahun itu cuma kekurangan 0.09 saat untuk layak secara merit bagi acara 100 meter iaitu 10 saat ke Kejohanan Dunia 2023 di Budapest, Hungary pada Ogos depan dan Olimpik Paris 2024. Penyenaraian Azim dalam RTG dilihat mampu membantu mencetuskan inspirasi terhadapnya untuk layak ke Olimpik Paris 2024 walaupun peluangnya meraih pingat emas temasya itu dilihat tidak realistik. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 1 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum dan saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam.